Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Engku Nurul Najihah binti Engku Aziz dari PISMP Sains Ambilan Jun 2017 akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Tahap Kesediaan Guru Pelatih Sains dan Bukan Sains IPG KDRI terhadap pendekatan pendidikan STEM. Sebagai pengenalan, umum mengetahui bahawa pembangunan sesebuah negara itu bergantung kepada kemajuannya dalam bidang sains dan teknologi. Oleh sebab itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah memberi penekanan terhadap pendidikan STEM. Malah, pendidikan STEM ini juga mula diterapkan ke dalam sistem pendidikan negara pada tahun 2013 sebagai gelombang pertama. Menurut Mazlin Adnan, pada tahun 2016, penggabungan 4 megadisiplin ini iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dilihat lebih praktikal dan realistik untuk memupuk minat murid terhadap sains. Jadi di sini dapat dilihat dengan jelas peranan yang dimainkan oleh guru dalam meningkatkan penyertaan murid dalam bidang sains pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, penyertaan pelajar dalam bidang sains didapati belum mencapai nisbah 60% seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Perancangan Pelajaran Tinggi Malaysia. Selain itu, ada juga kajian yang mendapati murid-murid sekolah rendah ni mula mempamerkan sikap bosan, tidak tertarik, malah berasa tertekan dengan pelajaran sains kerana kaedah pengajaran guru yang kurang menarik. Lebih membimbangkan lagi apabila pencapaian pelajar dalam TIMSS dan PISA tu dilihat masih lagi rendah. Di sini kita dah boleh tengok pencapaian Malaysia dalam PISA 2018 menunjukkan berlaku sedikit peningkatan. Namun, kedudukan Malaysia ni masih lagi berada di bawah purata skor OECD. Sama juga dengan pencapaian TIMSS bagi literasi sains pada tahun 2015, Malaysia masih lagi berada di bawah skor purata TIMSS. Dan jika dibandingkan dengan negara Singapura dan Thailand, pencapaian Malaysia ni dilihat agak tidak konsisten dan masih lagi berada pada tahap yang sederhana. Subiah Naciaban dalam kajiannya juga telah mencadangkan agar pendidikan STEM dilaksanakan untuk mengatasi isu ini. Namun begitu, dalam kajian yang dijalankan oleh Aminah Ayub pada tahun 2018 mendapati pendedahan STEM di Malaysia ini masih kurang dan hanya terhad kepada mata pelajaran sains semata-mata. Jadi di sini kita dapat faham bahawa konteks kesediaan untuk melaksanakan pendidikan STEM ni bukan sahaja melibatkan guru sains, malah melibatkan semua guru di sekolah, antaranya seperti guru bahasa Melayu dan guru bahasa Inggeris. Kerana jika dilihat dalam PSKP bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, aspek sains dan teknologi ini ada dimasukkan, bukan sahaja dijadikan sebagai elemen merentas kurikulum, malah turut dijadikan sebagai tema pembelajaran. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi melihat adakah guru-guru ini cukup bersedia untuk menerapkan pendidikan STEM dalam pengajaran mereka. Seterusnya, terdapat 6 objektif dan persoalan kajian ini iaitu yang pertama, melibatkan untuk mengenal pasti apakah tahap pengetahuan guru pelatih sains dan bukan sains terhadap pendekatan pendidikan STEM. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti tahap sikap guru pelatih sains dan bukan sains terhadap pendekatan pendidikan STEM. Yang ketiga, untuk mengenal pasti apakah tahap kesediaan guru pelatih sains dan bukan sains terhadap pendidikan STEM. Yang keempat, untuk mengenal pasti perbezaan antara tahap kesediaan guru pelatih sains dan bukan sains terhadap pendekatan pendidikan STEM. Seterusnya adalah untuk mengenal pasti hubungan antara kesediaan guru pelatih sains dan bukan sains dengan aspek pengetahuan dan sikap. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti pengaruh faktor pengetahuan dan sikap terhadap kesediaan pendekatan pendidikan STEM. Pelaksanaan pendidikan STEM dikaitkan dengan peranan guru kerana menurut Izham Hamzah dan Noraini Atan pada tahun 2007, kesediaan guru ni membantu pelajar untuk menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran yang baru. Dan pemboleh ubah pengetahuan dan sikap dipilih untuk menilai kesediaan kerana menurut Bryan 1974, pengetahuan dan sikap adalah elemen utama untuk mengkaji tahap kesediaan guru. Seterusnya, menurut Noel 2012, pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mendalam mengenai kandungan STEM tu dapat mencapai pengajaran yang berkesan. Dan seterusnya, yang terakhir adalah sikap. Menurut Meadows,
pada tahun 2000. Kesediaan sikap dan emosi ini melibatkan penyesuaian diri dan kebebasan untuk melakukan sesuatu tugas. Untuk melakukan kajian ini, saya telah merujuk kerangka konseptual yang dihasilkan oleh Nur Fatahiyah dan Siti Nordiana pada tahun 2020. Kerangka konseptual yang dihasilkan itu bertunjangkan kepada model proses pendidikan Bryan 1974. Dan dengan mengadaptasi kerangka ini, saya telah hasilkan satu kerangka konseptual kajian, iaitu untuk melihat penerapan pendidikan STEM oleh guru pelatih sekolah rendah IPG yang terdiri daripada option sains, pengajian Melayu dan TESOL. Pelaksanaan ini seterusnya akan dikaitkan dengan kesediaan guru untuk menerapkan pendidikan STEM dalam pengajaran mereka. Bertunjangkan kepada model proses pendidikan Bryan 1974, elemen yang penting untuk mengkaji tahap kesediaan guru pelatih ni adalah pengetahuan dan sikap. Beralih kepada metodologi kajian, reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan yang berbentuk kajian deskriptif dan kajian inferensi. Seterusnya, populasi kajian ini adalah terdiri daripada pelajar PISMP semester 8, IPG KDRI, option sains, pengajian Melayu dan TESOL. Sampel ini dipilih kerana mereka telah menjalani praktikum selama 2 fasa dan bakal ditugaskan mengajar di sekolah tidak lama lagi. Sampel kajian ini juga dipilih melalui teknik persampilan rawak berlapis secara kuota dan telah dipilih secara rawak dan berasingan mengikut option. Berdasarkan jadual Kerchi dan Morgan, jumlah sampel yang dipilih untuk option sains dan TESOL adalah masing-masing seramai 36 orang, manakala untuk pengajian Melayu seramai 14 orang. Kajian ini telah menggunakan soal selidik berbentuk Google Form dan mengandungi sebanyak 48 item dengan skala Likert. Dan dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu demografi, tahap pengetahuan, tahap sikap dan tahap kesediaan. Soal selidik ini diadaptasi daripada kajian Nur Fatahiyah dan Siti Nordiana 2020. Seterusnya, soal selidik ini telah mendapat pengesahan daripada 3 orang pakar dan telah memperoleh tahap kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu melalui nilai alpha Cronbach antara 0.996 hingga 0.999 bagi setiap aspek. Berikut dipaparkan maklumat demografi responden, iaitu seramai 41.9% adalah lelaki, manakala selebihnya adalah perempuan, dan dapat dilihat lebih separuh daripada responden ni pernah menyertai kursus STEM. Ini pula adalah demografi berdasarkan option sains, pengajian Melayu dan TESOL. Seterusnya, bagi menjawab persoalan kajian pertama, kedua dan ketiga, iaitu mengenai tahap pengetahuan, sikap dan kesediaan guru pelatih terhadap pendekatan pendidikan STEM, dapatan kajian ini telah dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Dan berdasarkan nilai min ini, didapati bahawa tahap bagi ketiga-tiga aspek ini adalah tinggi. Penentuan tahap ini dibuat berdasarkan pembahagian julat oleh Jamil 2002. Hal ini bertepatan dengan kajian yang dilakukan oleh Borus dan Komas yang mendapati bahawa kebanyakan guru pelatih ini sebenarnya mempunyai tahap kesediaan yang tinggi untuk menerapkan STEM. Dan jika dilihat secara lebih terperinci, kita dapat tengok bahawa tahap pengetahuan ni sedikit rendah berbanding sikap, dan di sini dapat disimpulkan bahawa guru-guru ni sebenarnya masih kurang jelas mengenai ciri-ciri pendidikan STEM seperti yang dinyatakan oleh Susanto tahun 2020. Persoalan kajian keempat pula, iaitu adakah terdapat perbezaan antara tahap kesediaan guru pelatih sains dan bukan sains terhadap pendekatan pendidikan STEM ni telah dianalisis menggunakan ujian ANOVA. Hasil dapatan mendapati wujud perbezaan yang signifikan terhadap tahap kesediaan guru pelatih ni berdasarkan option. Dan ni dapat kita tengok daripada nilai F, iaitu 6.158, dan nilai signifikan yang di bawah 0.05. Hal ini mungkin berlaku disebabkan oleh beberapa kandungan STEM, dan konsep dalam STEM itu sendiri dilihat lebih terkait dengan mata pelajaran sains berbanding mata pelajaran lain. Seterusnya, ujian korelasi juga digunakan untuk menjawab persoalan kajian kelima, dan didapati bahawa wujud hubungan yang signifikan antara kesediaan dengan kedua-dua pemboleh ubah, iaitu pengetahuan dan sikap.
Walau bagaimanapun, kalau kita tengok nilai korelasi ni, kita dah didapati bahawa hubungan antara kesediaan dengan aspek pengetahuan tu adalah sederhana jika dibandingkan dengan kekuatan hubungan antara kesediaan dengan sikap yang lebih kuat. Okey, persoalan kajian yang terakhir telah dijawab dengan menggunakan ujian regresi bagi mengetahui faktor penyumbang kepada kesediaan ni. Dan hasil analisis mendapati hanya sikap yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kesediaan guru pelatih berdasarkan nilai beta 0.785. Okay, dan sikap ini telah menyumbang sebanyak 61.1% terhadap perubahan kesediaan. Okay. Berdasarkan model akhir ini, dapat disimpulkanlah bahawa walaupun guru-guru pelatih ni dilihat tidak mengetahui tentang pendidikan STEM secara terperinci dan secara mendalam, namun mereka ni sebenarnya didapati telah mula menerapkan pendidikan STEM tu dalam pengajaran mereka, dan malah mereka ni bersedialah untuk melakukan pelbagai inisiatif ke arah pelaksanaan pendidikan STEM ni dalam pengajaran. Okay, namun menurut Wahono dan Chan pada tahun 2019 yang menyatakan sikap yang baik adalah terbentuk daripada pengetahuan dan kefahaman yang mantap. Jadi pengetahuan ini sebenarnya pentinglah untuk membentuk satu sikap yang positif. Seterusnya, implikasi kajian ini boleh dibahagikan kepada 3 pihak utama, dan yang pertama adalah guru pelatih. Okay, guru pelatih itu sendiri perlu meningkatkan tahap kesediaan dari aspek pengetahuan, memandangkan aspek ini dilihat agak sederhana jika dibandingkan dengan sikap. Okay. Banyak cara yang boleh dilakukan oleh guru pelatih ni untuk tingkatkan kesediaan, antaranya adalah dengan dapatkan bimbingan daripada guru yang pakar. Okay, dan boleh juga melalui pelbagai pembacaan. Okay, selain itu, guru pelatih juga boleh meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi seperti komputer dan pelbagai aplikasi lain. Okay, seterusnya, implikasi kepada Institut Pendidikan Guru pula adalah IPG ni boleh mengadakan kursus dan bengkel STEM kepada semua siswa guru tanpa mengira option. Okay, dan ceramah-ceramah yang diadakan dalam bengkel ni bolehlah menyentuh mengenai aspek-aspek seperti kandungan dan konsep STEM tu sendiri, supaya guru-guru pelatih ni dapat memantapkan lagi pengetahuan mereka mengenai STEM. Selain itu, pengenalan kursus sains dan teknologi kepada siswa guru juga mungkin dapat membantu mereka meningkatkan kemahiran teknologi dan sekaligus meningkatkan pengetahuan mereka terhadap sains. Okey, seterusnya adalah kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Okay, KPM ni boleh menyediakan latihan dan bengkel secara berkala kepada guru, dan dalam masa yang sama mereka menambah baik semula modul STEM dengan menerapkan beberapa aspek pengetahuan kandungan dan konsep STEM itu sendiri. Bagi melaksanakan kajian lanjutan, terdapat beberapa cadangan yang boleh saya kemukakan, iaitu yang pertama, meluaskan skop option dengan melibatkan guru pelatih dari option-option lain seperti pengajian Islam dan RBT. Okay, yang kedua adalah dengan melibatkan responden yang bakal mengajar di sekolah menengah dan juga matrikulasi. Yang ketiga adalah untuk melihat kesediaan dari faktor lain seperti kemahiran dan motivasi. Yang keempat adalah meluaskan konteks kajian dengan melibatkan responden di seluruh Malaysia dan termasuk juga di kawasan bandar dan luar bandar. Okay, sebagai kesimpulan, secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa tahap kesediaan guru pelatih ni berada pada tahap yang tinggi dalam semua aspek, walaupun kesediaan dari aspek pengetahuan tu adalah sedikit rendah berbanding sikap. Okay, dan dari segi perbezaan, wujud perbezaan yang signifikan antara tahap kesediaan guru pelatih sains dan bukan sains terhadap pendekatan pendidikan STEM. Dan dari aspek hubungan pula, wujud hubungan yang signifikan antara kesediaan dengan pengetahuan pada tahap yang sederhana, dan wujud hubungan signifikan antara kesediaan dengan sikap pada tahap hubungan yang kuat. Okey, dan yang terakhir adalah sikap ni dilihat lebih dominan dalam menyumbang terhadap tahap kesediaan. Okey, di sini dapat difahami bahawa walaupun guru-guru pelatih ni mempunyai tahap pengetahuan yang agak kurang jelas mengenai pendidikan STEM, tapi mereka sebenarnya telah melaksanakan pendidikan STEM tu dalam pengajaran mereka. Jadi mungkin aspek-aspek yang boleh ditingkatkan lagi untuk memastikan pelaksanaan STEM pada masa akan datang tu terus berkembang
adalah dengan memantapkan lagi pengetahuan mereka berkenaan pendidikan STEM. Dan saya rasa itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.